Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan masa dan peluang pada malam ini bagi kita sama-sama membincangkan satu topik yang agak jarang kita bincangkan di peringkat ataupun di publik tuan-puan, iaitu isu berkaitan dengan muamalat menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah malam ini tuan-puan lebih kurang 1 jam masa yang diberikan. Kita akan bincang isu-isu yang praktikal berkaitan dengan tata cara ataupun peraturan pengurusan harta benda di dalam Islam, ataupun nama lain kita panggil muamalat menurut mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Yang kita pilih satu topik yang agak praktikal, yang berlaku di lapangan, yang berlaku dalam kehidupan kita seharian tuan-puan, iaitu yang kita panggil babul ariyah ataupun pinjam di dalam muamalat mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Yang kita nak bincang pada malam ini tuan-puan iaitu pinjam vs mencuri. Majoriti di kalangan kita anggap pinjam dari segi praktikalnya, tetapi yang kita nak bincang pada malam ini, yang kita nak perbetulkan, yang kita nak jernihkan pemahaman kita di kalangan majoriti masyarakat kita, terkadang mereka menganggap bahawa perbuatan mereka itu adalah pinjam. Sebenarnya menurut muamalat Islam, perbuatan itu tidak termasuk pinjam, bahkan terkadang termasuk di dalam makna mencuri menurut muamalat Islam. Itulah yang kita akan bincang pada malam ini tuan-puan. Kita akan fokus berkaitan dengan isu. Kita tak akan kerana masa kita terhad, kita tak akan bincang dari sudut ilmiahnya, orang panggil dari sudut kerangka ataupun struktur topik pinjam, kerana topik pinjam ni agak panjang tuan-puan. Topik pinjam agak panjang. Ada subtopik, beberapa subtopik dia, ada rukun dia dan ada syarat sah dia. Pinjam ini dia melibatkan makna pinjam, pembahagian pinjam, rukun pinjam dan juga syarat ataupun terma dan cara setiap rukun yang kita akan bincang satu persatu. Tetapi malam ini kita bukan nak bincang dari segi struktur ataupun dari segi kerangka ataupun dari segi subtopik pinjam keseluruhannya, tapi kita nak fokus satu tuan-puan. Kita nak fokus isu yang berkaitan dengan pinjam meminjam yang kebanyakan berlaku di kalangan masyarakat kita. Tanpa kita sedar, kita menggunakan istilah pinjam tetapi tidak menurut ataupun tidak menepati dengan peraturan menurut mazhab kita ataupun menurut muamalat Islam. Itulah yang kita cuba untuk kita kongsikan, dan target kita tuan-puan untuk perbetulkan peraturan yang sebenar supaya praktikal kita setiap hari di lapangan berbetulan dengan sistem syariat muamalat yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in, terutamanya menurut mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-puan kita akan mungkin kita dah boleh mula. Saya suara mungkin tuan-puan boleh dengar sebab saya tak pakai mic malam ni tuan-puan. Saya malam ni travel sikit, ada ziarah mak tua. Jadi terlupa nak bawa kelengkapan di rumah tu. Jadi mic tertinggal. Jadi saya rasa boleh dengar. Kalau tuan-puan rasa suara saya kurang jelas, mungkin boleh komen. Kurang jelas, saya rasa mungkin okey, boleh dengar walaupun tak ada mic. Sebab tu saya cuba rapatkan dengan dengan skrin, kedudukan posisi agak lekat supaya suara saya tuan-puan boleh dengar jelas.
Baik, insyaAllah tuan-puan, saya ulang sekali lagi yang kita nak bincang pada malam ini. Target kita tuan-puan, apa target kita, apa tujuan kita, ataupun kita panggil objektif kita apa pada malam ini. Kita nak sharing iaitu berkaitan dengan isu praktikal yang berlaku di lapangan, yang berlaku dalam kehidupan seharian kita, berkaitan dengan satu topik daripada topik yang penting dalam muamalat, iaitu pinjam meminjam vs mencuri. Yang kita nak sharing pada malam ini tuan-puan, beberapa isu yang spesifik berkaitan dengan pinjam yang dianggap oleh majoriti kita, tetapi sebenarnya kita nak tengok pada malam ini, adakah betul-betul pinjam ataupun sebenarnya bukan dianggap pinjam menurut sistem muamalah Islam, tetapi dianggap sebagai mencuri. Ini sangat bahaya tuan-puan. Kerana apa? Kerana muamalah Islam ini sebahagian daripada agama kita. Ini paling penting, kita nak kena bina kesedaran kita. Kita kena bentuk minda muamalah dalam diri kita ini, supaya kita aware, supaya kita sedar bahawasanya muamalah ataupun sistem pengurusan harta benda dalam Islam merupakan sebahagian daripada sistem dalam agama kita, yang kita tidak boleh kesapingkan, yang kita tidak boleh skip, yang kita tidak boleh untuk kita biarkan tanpa kita menggunakan panduan sistem syariat. Sebenarnya itu adalah anggapan yang salah. Kenapa tuan-puan? Kerana sekiranya kita skip ataupun kita tak cakna kepada sebahagian daripada agama kita ataupun muamalah ini, impact dia ataupun kesan dia sangat besar. Kesan dia sangat besar. Selalu saya sebut tuan-puan, sebab itu kenapa kita pilih pada malam ini satu topik muamalat, supaya kita boleh panggil apa tuan-puan, membentuk minda muamalat ataupun membina ataupun membentuk kesedaran yang tinggi di kalangan kita, supaya kita berada di atas sistem kerangka syariat muamalat di dalam pergaulan kita, di dalam kehidupan kita. Kenapa tuan-puan? Kerana muamalat sebahagian daripada agama, ibadat sebahagian daripada agama, munakahat sebahagian daripada agama, dan jenayat sebahagian daripada agama. 4 kerangka agama itu, agama terbina, sistem syariat terbina di atas 4 kerangka asas, bermula dengan ibadat, muamalat, munakahat dan juga jenayat. Sebab itu keempat-empat ini ataupun asasnya ketiga-tiga ini mesti kita komplitkan supaya sempurna sistem hidup kita ataupun sistem syariat kita. Kadang-kadang kita tuan-puan, kita rasa bahawa sistem muamalah itu tak berapa penting sangat, kerana impaknya kita kurang sedar. Kerana kesan sekiranya muamalah tidak mengikut sistem syariat, kita tak berapa sedar, tak berapa aware sangat. Kalaulah kita dalam ibadat tuan-puan, ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesannya apa? Kesannya ialah haram, berdosa dan wajib qada. Itu ibadat. Kita solat, tapi solat kita ini tidak mengikut sistem syariat solat yang sebenar, maka kesan dia ialah solat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apalagi tuan-puan, dan status solat kita itu wajib qada. Begitu juga konsep yang sama tuan-puan dalam isu muamalah. Sekiranya jual beli kita tidak mengikut sistem syariat muamalah yang sebenar, menyebabkan implikasi ataupun kesan yang berlaku kepada transaksi jual beli kita itu tidak diterima ataupun tidak sah. Apabila tidak sah tuan-puan, apa status itu? Apa kesan dia? Kesan transaksi itu, jual beli yang yang berlaku itu dipanggil jual beli yang tidak sah. Apa kesan jual beli yang tidak sah? Kesannya ialah tuan-puan haram, dan yang keduanya, barang yang kita milik itu, barang yang kita dapat itu ataupun duit yang ditukarkan itu tidak boleh ditasarruf. Inilah kesan dia yang mesti kita hantar balik barang yang tidak sah itu. Baik, saya tahu tuan-puan, itu pendahuluan yang kita nak bincang pada malam ini. Baik, kita nak pilih satu topik yang agak praktikal dalam kehidupan kita tuan-puan, iaitu pinjam vs mencuri. Adakah yang kita anggap pinjam dalam sistem kehidupan kita sehari ini, adakah betul-betul menepati dengan sistem pinjam yang sebenar, ataupun di sebaliknya. Baik, yang pertama tuan-puan, sebelum kita bincang isu, kita akan sebut lebih kurang 3 ke 4 isu yang berkaitan ataupun isu yang agak famous ataupun agak popular yang kita buat tuan-puan. Kita bincang 3 ke 4 isu sahaja. Sebelum kita nak bincang isu pinjam meminjam ni tuan-puan, yang pertama dulu kita nak kena tahu apa dia pinjam. Barulah kita boleh match dengan praktikal kita, adakah betul pinjam ataupun sebaliknya.
Yang pertama tuan-puan, kita akan bincang apakah dia pinjan menurut mazhab kita al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita nak tahu tuan-puan pembahagian pinjam. Dia ada pinjam yang kita mesti tahu. Ada mengikut situasi-situasi. Kita akan beri secara ringkas tuan-puan. Dan ketiga, last sekali baru kita nak bincang isu. Kita nak bincang lebih kurang 3 ke 4 isu yang sangat praktikal dengan kita. Baik, yang pertama dulu tuan-puan, kita akan sebut dulu iaitu yang kita panggil makna pinjam. Makna pinjam ini sangat penting tuan-puan, supaya kita pinjam benda mengikut makna yang sebenar yang telah ditetapkan oleh para ulama kita di dalam kitab fiqh. Bola yang kedua, kita akan sebut pembahagian pinjam. Baik. Makna pinjam tuan-puan secara ringkasnya, pinjam ini ditafsirkan ataupun ditakrif oleh para ulama. Yang kata pinjam ni apa dia tuan-puan? Yang kata pinjam ni itu al-ibahatul intifa' bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi liyarudduhu. Itu makna pinjam. Di dalam bahasa kita tuan-puan, apa dia dalam bahasa kita? Dalam bahasa kita, yang kata pinjam ini ialah ibahatul intifa', memberi ataupun mengizinkan, memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan manfaat harta milik kita ma'a baqa'i 'ainihi liyarudduhu, serta mengekalkan diri harta itu liyarudduhu, supaya menghantar balik barang yang dipinjam. Kesimpulannya tuan-puan, apabila kita sebut pinjam, kesimpulan yang saya boleh buat dalam bahasa yang ringkas, bahasa yang mudah difahami, di sebalik takrif yang dikemukakan oleh ulama yang saya bacakan tadi, iaitu al-intifa' al-ibahatul intifa'i bima yahillul intifa'u. Bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi liyarudduhu. Secara ringkasnya, apabila kita sebut pinjam tuan-puan, secara ringkas, kita memberi izin kepada orang lain. Ini yang paling penting, kata kunci yang pertama yang paling penting tuan-puan. Kata kunci yang pertamanya ialah kita mengizinkan ataupun kita membenarkan. Ibahah ni tuan-puan, membenarkan. Ibahatul intifa', membenarkan orang lain menggunakan benefit ataupun manfaat harta milik kita. Pertamanya tuan-puan, kata kunci pertama, membenarkan orang lain guna manfaat harta milik kita. Apa kata kunci pertama tuan-puan? Membenarkan ini maksud apa? Maksud dia ialah kita memberi izin. Membenarkan ini kita memberi izin. Dan kita memberi izin mesti dengan lafaz ataupun dengan tulisan. Izin di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, al-Imam A'zam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, memang ketat dan rigid, mesti izin ini dengan perkataan ataupun tulisan. Tidak dibenarkan izin tanpa lafaz ataupun tanpa tulisan. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, sebab inilah antara kata kunci yang penting untuk kita implement di lapangan. InsyaAllah apabila kita bincang isu, ialah sekali tuan-puan kita akan bincang isu, maka makna inilah yang kita akan guna untuk match dengan isu yang kita akan bincang. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, pinjam ini, yang kita pinjam ni tuan-puan, pinjam motor, pinjam kasut, pinjam slipper, pinjam pen, pinjam apapun, mesti kita tahu makna pinjam supaya kita nak pahala di sebalik perbuatan muamalat kita. Kalau ibadat ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan, begitu juga muamalat, Allah Subhanahu wa taala sediakan, ganjarkan kepada kita pahala yang besar. Sama konsep dia dengan ibadat. Jangan kita skip tuan-puan, kerana kita menjana pahala. Kita nak jana pahala dari pelbagai aspek, dari pelbagai sudut tuan-puan.
sama ada aspek ibadatnya, salah satu daripada aktiviti untuk kita jana pahala, untuk kita kumpul pahala, untuk kita create pahala yang semaksimum mungkin, menggunakan modal diri kita sebelum kita mati, dan menggunakan modal ilmu yang sangat-sangat besar. Untuk create pahala ini mesti ada ilmu. Selain daripada kita nak create pahala melalui ibadat, kita create pahala melalui muamalat. Dan banyak topik muamalat, tuan-puan. Salah satu topik yang kita bincang pada malam ini ialah pinjam. Kita nak pinjam ini, kita nak beri pinjam kepada orang lain, ataupun kita nak pinjam barang orang lain, ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-puan, kata kunci pertama yang paling penting ialah mesti kita ataupun orang yang nak memberi pinjam itu, dia memberi izin. Dia memberi izin kepada orang lain menggunakan harta, menggunakan manfaat harta miliknya ma'a baqa'i ainihi. Ini kata kunci kedua, ma'a baqa'i ainihi liyarudduhu, serta pastikan kekal diri barang yang dipinjam, liyarudduhu, supaya mengembalikannya, ataupun tujuan kenapa nak kekal, supaya tujuan untuk mengembalikan ataupun menghantar balik barang yang dipinjam. Itulah tuan-puan, kesimpulan makna pinjam ini. Yang paling penting kita ingat dua kata kunci ini. Pertamanya, memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan manfaat harta milik kita, serta pastikan kekal barang itu untuk menghantar balik barang yang sama. Jangan hantar balik barang lain. Pinjam kasut, hantar balik kasut lain walaupun kasut brand sama. Itu haram. Kenapa? Kerana tuan-puan, itu tidak termasuk di dalam pinjam, tetapi termasuk di dalam hutang. Kalau hutang, tuan-puan, kita boleh hantar balik nilai, kita tak perlu ataupun tak wajib hantar balik benda yang sama, kerana kita hutang. Apabila hutang, dia menjadi milik kita. Dia beza dengan pinjam. Kalau hutang, tuan-puan, kita hutang beras, kita hutang air, kita hutang kasut, kita hutang motor, kita hutang apapun, barang itu tidak diwajibkan menghantar balik barang yang sama. Tetapi kita wajib hantar balik barang ataupun benda yang sama nilai. Inilah benda-benda yang penting, yang mesti kita perbetulkan dalam minda kita, supaya terbentuk minda muamalat, supaya selari praktikal kita, selari dengan ilmu muamalat, tidak berlaku pelanggaran di dalam muamalat, tuan-puan. Baik, settle satu benda, tuan-puan. Settle satu benda. Baik, sebelum kita nak pergi ke isu, saya nak jelas yang kedua, iaitu bahagian pinjam. Ini penting, tuan-puan, supaya kita boleh beza. Jadi pinjam, kita dah tahu, tuan-puan, pinjam ini mesti ada izin. Pinjam, tuan-puan, mesti ada izin, ataupun mesti dia memberi izin untuk membenarkan. Ini memberi izin. Mesti dia membenarkan menggunakan harta milik kita. Ini memberi izin menggunakan harta ataupun manfaat milik dia. Dua kata kunci saya dah jelaskan tadi, tuan-puan. Baik, yang kedua, kita dah tahu pinjam apa dia. Contoh, tuan-puan, saya bagi contoh macam mana yang kata dua kata kunci itu. Yang kata pertama ialah memberi izin untuk menggunakan harta milik kita dan menghantar balik harta yang sama. Contoh, tuan-puan, contoh saya beri pinjam kepada engkau, atau aku pinjamkan engkau motor ni, dan 2 hari lagi hantar balik. Apabila kita ada lafaz, itu termasuk lafaz itu adalah lafaz pinjam. Apa hukum pinjam? Hukum pinjam, hukum asal ialah sunnah, terkadang afdal, dan dia boleh berubah hukum ini mengikut situasi tertentu. Ada kalanya haram kita bagi pinjam, ada kalanya sunat kita bagi pinjam, ada kalanya afdal kita bagi pinjam, ada kalanya harus sahaja kita bagi pinjam. Itu hukum dia berubah. Tetapi hukum asalnya, tuan-puan, hukum asalnya ialah sunat, dapat pahala sunat. Baik, settle, tuan-puan. Yang kedua, kita mesti tahu, tuan-puan, ibahah ini ataupun mengizinkan orang lain, memberi izin orang lain menggunakan harta kita ini, dia ada dua, supaya tuan-puan tak terkeliru. Di mana dia panggil pinjam, di mana kita panggil ibahah. Sebab kedua-dua ini termasuk dalam ibahatul intifa.
pinjam ni tuan-puan, ataupun ibahah ini memberi izin kepada orang lain guna harta kita ini, dia terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua supaya tuan-puan tak keliru. Di mana kita nak implement pinjam, di mana yang kita panggil ibahah. Satu term yang agak, orang panggil tuan-puan, agak pupus di dalam kehidupan manusia, dalam orang panggil ilmu muamalat tuan-puan, nama dia ibahah. Ini kita mesti recall balik. Kita mesti amal balik. Ini satu term dalam syariat muamalat yang agak orang panggil hilang. Hilang di dalam kehidupan manusia, tapi tidak hilang di dalam sistem syariat. Masih ada di dalam lembaran-lembaran kitab-kitab muamalat. Bukalah kitab-kitab muamalat mazhab al-Imam Asy-Syafi'i tuan-puan, kita akan bertemu dengan ibahah. Kita akan bertemu dengan babul ariyah, iaitu kitab pinjam atau pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Baik. Yang pertama tuan-puan, kita nak bincang isu, kita nak terus bincang isu, kita masa tak banyak tuan-puan. Saya sebut ringkas saja. Ada dua pembahagian ibahah. Pertama yang dipanggil ibahah diyafah. Ibahah diyafah ini mengizinkan orang lain menggunakan harta milik kita lidiyafah pada situasi ataupun ketika keadaan diyafah, bertamu di rumah orang. Itu dipanggil ibahah, dia tak panggil pinjam. Dia panggil ibahah ni apa dia tuan-tuan ibahah? Ibahah ni dia panggil ibahah ni membenarkan orang lain menggunakan harta milik kita secara percuma. Tapi dia khusus, dia eksklusif untuk tetamu. Ketika mana tetamu datang ke rumah kita tuan-puan, itu dia tak panggil pinjam. Tetamu datang ke rumah kita, apabila kita keluarkan makanan, kita jamu kepada tetamu, kita buat kenduri, kita jamu tetamu, maka status makanan itu dalam muamalat tuan-puan dipanggil apa? Dipanggil ibahah. Kalau kita buat kenduri, itu dipanggil kita apa namanya, hadiah. Kenduri itu nama, tetapi barang itu kita hadiah kepada tetamu kita untuk makan. Tapi kalaulah dia tidak ada lafaz hadiah, umum sahaja, maka tetamu yang datang makan itu, harta yang tetamu makan itu, makanan yang tetamu makan itu, air yang tetamu minum itu, dipanggil makanan itu dipanggil ibahah. Apa dia tuan ibahah? Ibahah ini, makanan itu tuan rumah memberi izin ataupun tuan rumah menizin. Dia tak cakap apa. Ibahah tidak perlu berlafaz tuan-puan. Ini dia beza, sebab tu saya nak sebut dua. Takut tuan-puan keliru. Dia tak panggil pinjam. Kalau pinjam mesti ada lafaz. Kalau pinjam mesti ada lafaz. Tetapi ibahah, saya ulang banyak kali ibahah tuan-puan sebab dia agak asin. Sebab tu saya nak recall balik. Kerana nama ini agak asin di kalangan kita. Sebab kita dah lama tak guna tuan-puan. Pinjam kita masih guna, tetapi ibahah ini kita dah lama tak guna, sedangkan dia merupakan term di dalam muamalat Islam. Apabila tetamu datang ke rumah kita, sama ada tetamu datang tu majlis kenduri ataupun tetamu ziarah, sama saja konsep ibahah. Apa dia ibahah? Makanan yang tetamu makan itu termasuk ibahah. Dia memberi izin. Dia ataupun dia membenarkan untuk tetamu minum dan makan ataupun menjamu selera di rumah dia. Itu dipanggil ibahah. Tak perlu minta izin. Kalau pinjam perlu minta izin, ini dia beza tuan-puan. Kalau pinjam mesti ada lafaz, mesti minta izin. Kenapa kita nak minta izin? Supaya orang yang memberi kita barang kita nak ini, supaya pemilik dia memberi izin untuk kita guna. Tetapi di dalam ibahah tidak disyaratkan owner ataupun milik makanan itu berlafaz membenarkan kita makan, tak perlu. Kita pergi rumah dia tuan-puan, apabila dia keluar air, kita terus minum, tak perlu minta izin.
Tak perlu tunggu dia pelawa. Cuma tunggu dia pelawa itu adabnya sahaja. Kita boleh bedal. Tapi tak bedal terus tu, dah nampak dah. Tuan rumah bawa tu air, bawa tu makanan, kita dah nak ngap, kita dah nak minum, nak bedal, tapi minta izin dulu. Saya minum ya. Kenapa? Itu adab sahaja. Tetapi hukum dia, kita boleh minum tanpa minta izin. Kenapa? Kerana status makanan yang dikeluarkan oleh tuan rumah kepada tetamu, status di dalam sistem muamalah Islam, nama dia ibahah. Ibahah lidiyafah. Itu nama penuh dia. Ibahah lidiyafah. Dalam bahasa Melayu kita, tuan rumah membenarkan makanan dia untuk tetamu makan. Tak perlu minta izin. Walaupun tuan rumah tak izin, kita boleh makan. Ini beza dengan pinjam, tuan-puan. Settle. Jadi, situasi, beberapa contoh situasi ibahah ini, dia panggil ibahah lidiyafah ini, di mana tuan-puan, yang pertama di rumah, saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah muamalat lain, pertama di rumah, yang kedua dalam kenduri, iaitu kita pergi ke tempat kenduri, dan yang ketiganya ialah kita tetamu ke majlis tertentu. Kita majlis tertentu, sama ada majlis kenduri ataupun majlis khusus di rumah, tak kisah. Apa pun majlis, termasuk ibahah lidiyafah. Ibahah lidiyafah. Seperti tuan-puan selalu saya sebut contoh lain, ibahah lidiyafah ini, apabila saya pergi ceramah, tuan-puan, kebiasaannya EJK akan meletakkan air di depan penceramah. Maka kita boleh minum tanpa minta izin daripada EJK, tanpa minta izin daripada imam, tanpa minta izin daripada pengerusi. Kita boleh terus bedal air yang ada di hadapan penceramah. Kenapa? Kerana status air itu ibahah. Tetapi ingat tuan-puan, penuntut ibahah ini saya nak sebut syarat dia. Sebab kalau kita terlupa syarat, ini bahaya. Ini menyebabkan haram hukum dia. Apa syarat harta ibahah? Dia membenarkan. Syarat dia tuan-puan, yang pertama, kita dibenarkan makan tempat itu sahaja. Kita dibenarkan makan atau minum pada tempat tersebut sahaja. Kalau kita pergi rumah tuan-puan, kita dibenarkan makan di rumahnya sahaja. Tak boleh kita ambil tempat kenduri tanpa minta izin. Kalau makan tak minta izin boleh, apapun ada di hadapan kita, kita makan tanpa minta izin boleh, kerana itu ibahah. Tetapi kalau kita nak bawa balik, haram tanpa minta izin daripada owner, daripada pemilik. Kita pergi kenduri atau kita pergi rumah orang tuan-puan, makanan dia makan sedap, tiba-tiba kita bungkus nak bawa balik tanpa minta izin, haram. Kenapa? Itu bukan harta kita. Kerana harta dibenarkan untuk makan pada tempat tersebut sahaja. Satu syarat. Yang kedua, syarat kedua tuan-puan, syarat kedua hanya dibenarkan untuk makan pada tempat tersebut, dan lagi pula syarat kedua untuk khusus untuk kita sahaja. Tak benarkan untuk kita ambil harta dia beri pada orang lain, haram. Jangan kita buat warak. Kadang-kadang tuan-puan kita pergi ziarah rumah orang, banyak berlaku macam mana? Banyak berlakunya tanpa kita sedar. Apabila ilmu muamalat kita tidak ada, menyebabkan kita tak akan aware tuan-puan. Kerana nak menyedarkan kita ialah ilmu. Ilmu ini bantu suluh setiap perbuatan kita. Apabila kita pergi ziarah rumah orang tuan-puan, tuan rumah bawa tuan rumah jamu pada kita air, tuan rumah beri kepada kita air satu. Tiba-tiba air kita yang tuan rumah bagi kepada kita, kita tak minum, kita beri kepada kawan kita. Itu tak boleh tanpa minta izin. Kenapa? Kerana ini bukan milik kita. Ibahah tuan-puan bukan milik kita. Ini tetap milik tuan rumah. Dia hanya benarkan kita untuk minum sahaja. Benar untuk minum, tapi bukan milik. Inilah ulama bincang dalam kitab I'anatul Talibin, Syarah Hasyiah I'anatul Talibin, Syekh Bakri Syata bincang. Ada ulama sebut dalam kitab, kata silap saya Murni Muhtas pun ada sebut, kitab Al-Baijuri pun tak silap saya ada sebut, bila yang kata jadi milik kita, apabila masuk ke mulut kita, ulama mengatakan apabila berada di kerongkon kita, ketika itu dinamakan milik kita. Kenapa tuan-puan? Kerana formula asas dalam muamalah Islam, mazhab al-Imam A'zam Syafi'i rahimahullah ta'ala, formula asasnya
sebelum kita nak heboh kepada orang lain, sebelum kita nak hadiah kepada orang lain, sebelum kita nak beri kepada orang lain, pastikan harta itu milik kita terlebih dahulu. Pastikan harta itu menjadi milik kita terlebih dahulu sebelum kita tasarruf, sebelum kita heboh kepada orang lain, sebelum kita bagi kepada orang lain. Maka apabila harta ibahah, tuan-puan, haram dia menheboh kepada orang lain, haram dia berikan kepada kawan dia, haram dia minum separuh dia beri pada anak dia, walaupun itu anak dia, dia haram beri. Kenapa? Kerana mesti milik dia baru sah untuk dia heboh kepada anak. Mesti milik dia terlebih dahulu, barulah dia berikan kepada anak dia. Maka ibahah bukan menjadi milik dia, melainkan dia minta izin. Tuan rumah ada kawan dia, dia kata ni aku nak air ni aku minum dan aku nak beri kepada anak aku nak beri kepada kawan aku, boleh? Dia kata berilah. Banyak dia kata depan ni. Perhabislah dia kata air aku buat satu jug ni perhabis. Maka apabila dapat izin daripada dia, baru bertukar status daripada ibahah kepada milik kita. Daripada harta ini ibahah, hanya dia membenarkan untuk kita guna, menjadi milik kita. Apabila dia izin, bermakna dia memberi hadiah kepada kita ataupun dia heboh kepada kita, bertukar status milik kita. Tuan-puan, itu settle. Itu contoh-contoh ringkas kerana kita nak jimatkan masa, kita tak banyak masa, tuan-puan. Jadi yang kedua, tuan-puan, settle pembahagian ibahah ini. Ibahah yang pertama dipanggil ibahah lidiyafah, itu membenarkan membenarkan orang lain guna harta milik kita, iaitu contoh dia membenarkan tetamu menggunakan makan harta milik kita. Saya dah bagi contoh beberapa tempat kenduri ataupun di rumah ataupun di masjid. Baik, yang kedua, tuan-puan, yang kedua ni yang isu kita nak bincang. Yang kedua, tuan-puan, dia panggil ibahah ariyah. Apa dia ibahah ariyah? Membenarkan. Ibahah ariyah ni pinjam. Ini dia panggil pinjam. Ini beza. Pinjam beza dengan ibahah lidiyafah. Kalau ibahah lidiyafah, dia khusus untuk tetamu. Tetapi kalau pinjam, dia umum. Yang kita nak bincang pada malam ni, tuan-puan, ialah ibahah ariyah. Memberi izin kepada orang lain menggunakan manfaat harta milik kita, serta mengekalkan ataupun serta pastikan hantar balik barang yang sama. Baik, settle, tuan-puan, itu yang kita nak bincang. Kita dah tahu, tuan-puan, baik, kita nak bincang penutupnya ialah isu-isu penting yang praktikal dengan kita. Sangat praktikal, banyak kita buat, tuan-puan, yang kita nak bincang. Adakah betul dia itu menjadi pinjam ataupun bertukar menjadi curi? Ini impak yang besar. Asalnya sunnah, asalnya afdal, dapat pahala sunat, dapat pahala afdal. Tapi kalau tak mengikut term of condition pinjam di dalam muamalah Islam, menyebabkan impaknya, menyebabkan berlaku mencuri, berlaku curi. Baik, kita tengok, tuan-puan, ada 3 isu saya nak bincang pada malam ini. Kita InsyaAllah kita akan cuba akhir pukul 10 suku, tuan-puan. Kita lebih kurang ada dalam 20 minit lagi. Isu kita akan bincang. Isu ni yang penting, tuan-puan. Yang sangat penting adalah isu. Baik, isu pertama saya nak bincang. Isu yang pertama, tuan-puan, ini banyak berlaku di surau, di masjid. Yang saya kalau mengajar muamalah, tuan-puan, saya mengajar kita muamalah. Contoh ini saya akan bawa setiap kali. Contoh, kalau saya mengajar kitab topik bab pinjam dengan bab curi, tuan-puan, inilah topik yang saya akan bawa. Ataupun contoh saya akan bawa. Contoh apa, tuan-puan? Pertama, isu pertama ialah kita nak tengok, tuan-puan, isu menggunakan harta milik orang lain. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan, isu yang kita nak bincang adalah isu menggunakan harta milik orang lain. Mudah saja. Kalau kita pastikan kita nak jadi pinjam, tuan-puan, pinjam, pastikan kita minta izin terlebih dahulu, baru kita guna. Kenapa, tuan-puan? Kerana asasnya, asas dalam sistem muamalah Islam, apapun kita nak guna harta milik orang lain, pastikan kita bertukar ataupun pastikan status harta itu menjadi milik kita. Sama ada kita milik manfaat, milik benefit. Milik benefit ni pinjam. Pinjam itu dia benarkan kita menggunakan manfaat harta dia. Itu kita panggil pinjam. Ataupun dia hutang. Maknanya
hutan kepada kita, harta itu menjadi milik kita. Sebab itulah tuan-puan, asasnya sebelum kita guna harta milik orang lain, pastikan status harta itu menjadi milik kita. Sama ada milik apa? Sama ada kita milik manfaat saja, iaitu pinjam, ataupun sewa, ataupun milik semua melalui jual beli ataupun melalui hutang. Baik, settle tuan-puan. Itulah isu kita nak bincang, menggunakan harta milik orang lain. Kalaulah menggunakan harta milik orang lain tanpa izin, ini kita nak bincang. Menggunakan menggunakan harta milik orang lain tanpa izin. Apa sebenarnya muamalah Islam, ataupun di dalam muamalah Islam, apa status sekiranya kita menggunakan harta milik orang lain tanpa izin. Mana contoh tuan-puan? Pertamanya, situasi pertama, kita pergi ke surau, kita pergi ke masjid, ataupun kita pergi ke rumah orang. Tuan-puan, sama je konsep dia. Pergi rumah orang, pergi ke surau, pergi ke masjid. Kalau kita pergi surau, tuan-puan, apa kita buat? Kita nak mengambil wuduk. Kita nak keluar ambil wuduk. Contoh tuan-puan, apa yang berlaku? Kita akan guna selipar jemaah, bukan selipar surau. Kalau selipar surau tak menjadi isu. Selipar masjid tak menjadi isu. Tapi menjadi isu ialah selipar milik orang lain. Kita guna tanpa izin. Tapi kononnya, anggapan kita pinjam selipar jemaah lain untuk kita ambil wuduk tanpa minta izin. Tapi kita tanya dia. Bang, abang guna selipar siapa? Kita tanya Ji. Haji guna selipar siapa ni? Dia kata mungkin selipar jemaah kot, dia kata. Kita tanya, kenapa Haji guna tanpa minta izin? Dia kata, pinjam sekejap Ustaz. Inilah yang saya nak cuba sebut, nak cuba kaitkan di antara pinjam, adakah dipanggil pinjam, ataupun kita panggil curi. Jawab dia tuan-puan, isu ini, situasi ini, dia guna tanpa minta izin. Kalau kita tanya dia kata selipar siapa, kadang-kadang dia pun tak tahu selipar siapa. Ataupun dia tahu tuan-puan, ataupun memang dia tahu. Dia kata ni selipar Bilal. Saya kenal ni selipar Bilal. Ataupun ni selipar Imam, saya kenal. Ataupun ni selipar EJK, saya kenal. EJK tu kawan saya, Bilal tu kawan saya. Saya pinjam sekejap untuk pergi ambil wuduk. Saya pinjam sekejap untuk pergi tandas. Apa status dia? Kalau dia tidak minta izin tuan-puan, statusnya bukan pinjam, tetapi dia mencuri. Haram hukum dia, bermakna dia mencuri harta milik kawan dia selama 5 minit. Dia bawa masuk tandas, ataupun dia bawa pergi ambil wuduk, kemudian dia hantar balik. Kenapa tak panggil pinjam tuan-puan? Kerana tidak menepati makna pinjam. Sedangkan makna pinjam mesti dia minta izin terlebih dahulu. Sedangkan dia tak minta izin. Apabila dia tak minta izin tuan-puan, bermakna dia menggunakan harta orang lain tanpa izin. Inilah bahaya tuan-puan, tanpa kita sedar, praktikal setiap hari kita tidak menepati dengan makna pinjamnya sebenar. Kita panggil apa dia tuan-puan? Kita panggil sariqah ataupun sariqatun. Apa dia sariqatun ini? Sariqah ini mencuri. Apa dia mencuri tuan-puan? Mengambil harta milik orang lain secara sembunyi. Kalau dia ambil harta orang lain secara sembunyi tuan-puan, tanpa minta izin terlebih dahulu, maka dinamakan sariqah ataupun sariqah. Dinamakan mencuri. Tak kira lah 2 minit, tak kira lah 3 minit. Kita ni tuan-puan curi ni ambil tak hantar, tu kita panggil curi. Dah ambil 2 minit tak minta izin, dinamakan mencuri di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tuan-puan. Contoh yang kedua, saya nak ringkaskan, kita dah tak lama dah, masa nak break dah. Itu contoh yang kedua. Kalau tuan-puan ada isu ataupun ada muskil, boleh tanya, saya akan respon. Kalau tak ada respon hari ini, mungkin insya-Allah lain kali. Baik, yang kedua tuan-puan, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ramainya tuan-puan, sebelum saya bagi contoh kedua ni, semua 3 contoh saya nak bagi ni, konsep sama saja tuan-puan. Konsep sama saja. Orang kita cakap macam mana tuan-puan, dia kata pinjam sekejap je. Dia kata, kalau kita kata pinjam minta izin, dia kata kalau beritahu dia izin, dia kata andaian.
Jadi adakah boleh andaian, dia kenal, dia kata ni kawan saya, ni Bilal, ni Imam, dia kata saya rapat dengan dia, kalau saya beritahu, memang bagi. Guna slipper kawan tanpa minta izin. Dan andaian dia, zon dia kata kalau minta dia bagi. Ini isu zon ni tuan-tuan, dia berada dengan isu yang lain. Ya, ada isu zon, dibenarkan boleh pinjam, boleh ambil barang orang lain, sekiranya kita zon, kawan, kalau aku minta kawan bagi. Kalau aku minta kawan bagi. Tapi itu isu lain. Ni kita tak nak bahas kerana tak cukup masa tuan. Cuma ringkas saya nak sebut, kalau kita sangkakan kawan kita bagi, kita guna dulu tanpa kita sangka kalau aku minta pun dia bagi. Ini isu yang lain. Isu mana tuan-tuan? Isu kalau barang yang dia nak pinjam itu dia pernah pinjam sebelum daripada ni. Dia pernah pinjam, contoh slipper ni dia pernah pinjam. Maka kali kedua dia tak minta izin, dia tak minta kebenaran, dia guna dulu baru beritahu. Maka dibolehkan. Kenapa? Kerana dia zon, sangka di hati dia, kuat sangkaan hati dia, kalau aku minta dia bagi kerana aku pernah minta izin untuk guna. Settle tuan-tuan. Tapi kalau dia tak pernah minta izin barang yang dia nak guna ini, maka tidak dibenarkan di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua apa dia? Yang kedua ini kita pinjam, settle dah pinjam kasut, pinjam slipper di masjid. Yang kedua ni pinjam air. Ni perbanyak tuan-tuan. Kadang-kadang kita tahu tapi kita buat juga, ni problemnya. Tapi baiklah tahu. Walaupun buat, maknanya dia buat dosa dengan dia tahu, lebih baik lagi. Dia boleh bertaubat. Bahaya ni, dia buat dosa dengan dia tak tahu. Nak taubat macam mana tuan-tuan? Sebab dia tak tahu pun benda tu salah. Dia tak tahu benda yang dia buat itu salah. Mana mungkin dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah, lebih baik kita tahu, sangat tinggi nilai orang tahu berbanding dengan orang tak tahu. Walaupun dia tahu tapi dia buat juga. Dia boleh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tuan-puan? Iaitu isu kita guna air di rumah orang tanpa minta izin. Tak kisahlah rumah siapa pun. Rumah biasanya rumah kawan kita lah. Kita pergi rumah kawan kita duduk dalam rumah. Ada, kalau dia tak ada pun samalah konsep dia. Kalau dia tak ada, kita nak guna, nak basuh kasut, nak basuh kaki je. Paip kawan kita ni duduk luar rumah dia. Biasalah tuan-tuan, rumah sekarang ni banyak paip kita letak di luar rumah. Paip untuk basuh kereta, paip untuk basuh siram pokok bunga. Kita pergi rumah kawan kita ni, kawan kita tak buka pintu lagi. Tapi kita dah guna dah, basuh tangan, basuh kaki, basuh apa pun, tak minta izin dulu. Kalau kita pernah guna, boleh guna teori Zom tadi. Tapi kita tak pernah minta izin sebelum daripada ni untuk guna. Kita terus guna tanpa minta izin. Orang panggil apa? Orang Melayu kita, dia guna dulu baru minta izin. Dia kata tak apa, guna dulu, saat lagi kita minta lah. Prosedur yang sebenar tuan-puan dalam pinjam ini mesti minta izin terlebih dahulu. Kenapa? Kerana ibahatul intifa. Membenarkan, mengizinkan orang lain menggunakan harta kita. Mesti dapat izin. Barulah status barang kita nak guna itu menjadi milik kita. Kenapa? Kerana tuan rumah hadiah ataupun hebah air itu kepada kita. Kita boleh guna basuh kaki. Kita boleh guna basuh muka. Kita boleh guna ambil wuduk. Kita boleh guna basuh tangan. Tahu kotor sangat tangan. Keluar kereta terus pergi basuh tangan. Tak minta izin apa lagi. Itulah mudah kita hari ni tuan-puan. Sangat bermudah-mudah dengan harta milik orang lain. Itulah yang mesti diperbetulkan di dalam masyarakat kita supaya pekerjaan kita, penggunaan harta benda kita selari dan selaras dengan sistem muamalah supaya tidak berlaku pelanggaran di dalam sistem muamalah terlampau banyak. Kita cuba kurangkan berlaku pelanggaran syariat muamalah ini dalam kehidupan kita dengan apa tuan-puan? Dengan mempelajari dan mencari ilmu muamalah. Ilmu tu pula tuan-puan, jangan cari ilmu muamalah yang tinggi-tinggi. Mulakan dulu yang basic, mulakan dulu yang praktikal, bab jual beli, bab pinjam, bab hutang, bab hebah, bab sedekah dan sebagainya. Mula dulu dengan isu-isu yang basic. Last sekali tuan-puan sebelum saya nak break, yang ketiga, contoh ketiga. Baik, contoh kedua apa dia tuan-puan saya sebut tadi, iaitu mempinjam air milik orang lain tanpa izin. Kita pergi rumah kawan kita guna tanpa minta izin. Yang ibahah itu lain tuan-puan, jangan betulkan ibahah. Ibahah ini dia buat keluar makanan, kita bertamu, dia buat keluar dulu. Tetapi
selain daripada barang ibahah, itu termasuk barang milik dia yang mesti kita minta izin. Apa pun kita nak guna, kita kena minta izin. Baik, settle. Lihat. Yang ketiga tuan-puan, pinjan. Last kali ni saya tak sempat malam ni, kalau ikutkan saya nak sebut juga, iaitu meminjan, memberi pinjan ataupun meminjan barang milik masjid tuan-puan. Itu saya tak sempat sebut. Yang ketiga umum tuan-puan, contoh umum ini iaitu pinjan barang orang lain tanpa izin. Yang tadi saya khususkan pinjan selipar di masjid, pinjan selipar di surau. Yang kedua pinjan air di rumah orang. Yang ketiga tuan-puan saya umumkan iaitu pinjan harta ataupun barang milik orang lain tanpa izin. Tak kisahlah tuan-puan, kita pergi rumah, kita pergi ziarah rumah adik kita, kita tak minta izin pun. Kita guna kain sarung dia nak solat, kita guna baju dia. Kalau walaupun kita adik-beradik tuan-puan, kita pernah guna, kita boleh zon dengan dia bagi. Tapi kalau kita tak pernah guna, kita tak pernah minta izin, mesti minta izin walaupun adik-beradik kita. Ini sangat penting tuan-puan. Harta benda orang lain sangat penting untuk kita ikut prosedur. Harta bapa tetap harta bapa, bukan harta bapa auto menjadi harta kita. Tidak. Harta adik-beradik tetap harta dia, bukan harta adik-beradik tetap auto menjadi milik kita tanpa kita perlu minta izin. Tidak. Nak guna motor adik kita, kena minta izin. Nak guna motor selipar adik kita, kena minta izin. Nak guna kain adik kita, kita minta izin. Balik kampung tuan-puan, semua berkumpul. Semua berkumpul. Kita main bedal saja. Bedal kasut aban, bedal selipar aban, bedal kain aban, buat solat tanpa minta izin. Tak boleh. Melainkan, dia dah bagi izin am. Dia kata, siapa nak guna kain aku ni, baju aku, selipar aku, apa pun, gunalah. Aku izinkan. Okey, tak perlu minta. Dia dah beri izin. Tetapi tidak ada lafaz, kita tak boleh andaikan. Melainkan kita pernah guna adik kita. Walaupun rapat tuan-puan, kena minta izin. Jangan gunakan. Jangan gunakan hujah, rapat ini adik saya. Memang saya rapat. Sangat close dengan dia. Tak kira rapat tak rapat. Harta. Tetap ada SOP dia. Tetap ada prosedur yang mesti kita ikut untuk mengelakkan berlakunya pelanggaran. Berlakunya haram. Wallahu'alam tuan-puan. Kita dah masa dah cukup. Lebih kurang 5 minit lagi. Kita akan berhenti 10 suku tuan-puan. Ada 5 minit lagi saya nak jawab soalan Encik Said Zulfadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika guna wifi sedia ada di office, macam mana ya? Tengok YouTube guna wifi office. Terima kasih. Baik, wifi office ni tuan-puan, itu harta milik am. Dipanggil harta am. Saya tak sempat nak sebut. Ada satu lagi tuan-puan, dia ada, ini ingin sangat penting. Orang yang diamanahkan sangat penting untuk tahu ilmu ni, ilmu muamalah. Khususnya dia panggil apa? Cara handle harta amah. Ada topik dalam muamalah bincang. Dia panggil harta jihah amah. Harta umum. Harta umum ni apa tuan-puan? Harta masjid, harta surau, harta office, harta perbadanan, harta majikan, harta apa lagi? Umum. Harta apa lagi tuan-puan? Harta umum, harta perbadanan, syarikat, masjid, surau, itu dipanggil harta umum. Harta umum ini saya tak nak sebut harta umum kerana dia ada panduan dia. Saya nak refer terus kepada, respon terus kepada yang ditanya ni. Harta office. Harta office ini salah satunya ialah wifi. Wifi itu milik office. Baik, kita boleh guna ataupun tidak. Kalau sekiranya majikan kita membenarkan semua staf dia guna, ya, boleh boleh. Tetapi ada guideline dia, ada panduan dia. Sekiranya majikan membenarkan harta office ataupun Unify ini untuk tujuan, tengok penting tujuan kerja sahaja, maka haram kita tujuan peribadi. Tujuan peribadi kita guna untuk tengok movie, kita guna untuk WhatsApp, kita guna untuk Facebook, kita guna untuk online, kita haram. Kerana dia dah mention dalam dalam kalaulah ada bertulis term of condition, harta syarikat untuk tujuan kerja sahaja haram. Ini kena hati-hati tuan-tuan. Harta milik orang sangat-sangat kita kena sangat-sangat berhati-hati. Kerana dia haram tuan-tuan. Dia akan ada isu haram. Sebab tu Sayyidina Umar sangat-sangat takut menggunakan harta milik orang. Bacalah sejarah-sejarah Khalifah Amirul Mukminin. Mereka sangat rigid, mereka sangat ketat tuan-tuan menggunakan harta milik orang. Tapi kita oleh kerana
kita tinggalkan lama tuan-puan sistem muamalat ini, orang tak minat. Baca-baca muamalat pun orang terasa tak sedar, orang rasa tak minat, orang rasa tak nak ambil tahu tuan-puan. Tapi walaupun orang rasa tak nak ambil tahu, teruskan. Ini dakwah tuan-puan. Kita teruskan sharing supaya di akhirat kelak tidak ada lagi orang mendakwa. Dia kata aku jahil muamalat kerana tidak ada orang yang mengajar. Sebab itulah kita orang tahu ni tuan-puan, kan menjadi kewajipan kepada kita untuk sharing. Orang yang ada orang ada kuasa, orang yang diberi kuasa dalam organisasi agama ini, maka create lah supaya komplitkan agama itu. Bagi ada ilmu muamalah, ilmu ibadah, ilmu munakahat supaya sempurna agama. Supaya di akhirat kelak jemaah-jemaah ataupun kawan-kawan kita ataupun masyarakat sekitar kita, mereka tidak boleh mendakwa kepada kita bahawa kita tidak menyediakan ilmu muamalah. Baik, settle tuan-puan. Saya rasa saya terjawab soalan D tadi. Kesimpulan, kalaulah kita tahu bahawa bos kita hanya beri tujuan of Unify ini untuk kerja saja, tidak dibenarkan untuk menggunakan secara peribadi, jadi haram menggunakan secara peribadi. Itu dosa clean dia panggil tuan-tuan. Untuk dulu kata dosa clean banyak kita. Kalau tak ada ilmu, kita akan melakukan dosa free tanpa apa-apa pun. Mudah saja buat dosa. Satu modal dia ialah tanpa ilmu. Dan juga mudah untuk create pahala, modal dia adalah ilmu. Kita boleh create pahala melalui pinjam. Apabila kita ada ilmu, kita boleh beri pinjam kepada orang, besar pahala tuan-puan. Create melalui apa dia tuan-puan? Melalui hutang. Kita beri hutang kepada orang, dapat pahala besar. Itulah dia pahala-pahala yang kita boleh jana melalui muamalat ataupun kontrak ataupun salah satu akad daripada akad muamalah. InsyaAllah tuan-puan, kita akan jumpa lagi panjang umur. Terima kasih banyak kepada tuan-puan dan terima kasih banyak kepada pihak pengurusan Surah Ar-Rawdah Taman Seri Bangi, khususnya kepada sahabat saya Al-Fadil Ustaz Bad, dan juga seluruh pengurusi ahli jabatan kuasa surau, dan Tuan Iman, sahabat saya Tuan Imam Surau Taman Seri Bangi, Al-Fadil Ustaz Alif, dan juga teman-teman rakan-rakan yang memeriahkan Facebook kita pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-puan, perkongsian kita pada malam ini, sharing kita pada malam ini ada impak yang besar kepada kita, ada manfaat kepada kita. Paling penting tuan-puan, kita mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit, dan juga pahala yang besar. Apabila kita niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dia cara untuk kita jana pahala, melalui mendengar ilmu-ilmu daripada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.